Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un illa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala masyaallah man yudlil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dimuliakan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah lama kita tak bertemu daripada bulan 3 sampai sekarang atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Tak payahlah kita cerita kenapa lepas kuliah baru kita ceritalah. Lepas kuliah baru. Ni sekarang masuk kuliah. So malam ni insya-Allah saya diminta untuk, kebetulan ada kelapangan dan kesihatan, diminta untuk menyambung perbicaraan kita dengan menggunakan kitab golongan yang tercicir di sepanjang jalan dakwah, Al-Mutasaqituna ala tariqid da'wah, kaifa wa limaza, bagaimana dan kenapa. Jadi sebelum kita sambung pada kita punya perbincangan atau perkongsian pada tajuk yang kedua sepatutnya, iaitu pada muka surat 63, kita ulang kaji sedikit tentang tajuk-tajuk yang lalu. Kita ambil ringkas-ringkas saja. Sebab pada pasal yang pertama ialah gejala keciciran di zaman Rasulullah. Maksudnya golongan-golongan yang cicir ni bukan baru ni je, zaman Rasulullah pun ada. Bermula dengan ambil cerita orang yang tidak ikut serta dalam perangan Tabuk. Kalau kita baca cerita tu kesimpulannya adalah jangan memberi alasan dalam menjalankan kerja dakwah. Jangan beri alasan, tak boleh. Kalau kita kata alasannya sibuk lah apalah, betul-betul Allah bagi sibuk. Itu dia. Jangan beri alasan. Tak mampu semua, jangan tinggal semua, tapi jangan tak buat semua. Itu kita kena faham. Sebab memang hidup kita ni memang untuk kerja untuk Allah. Allah suruh kita buat kerja untuk dia. Soal hujungnya macam mana, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kerja kita buat je, sampaikan. Orang nak dengar tak dengar tu dia pasal. Kalau kita fikir sama ada orang tu nak dengar ke tidak, kenapa tak dengar, hati kita pun sakit. Baik-baik datang, baik-baik mula dengan ikhlas, sudahnya datang tak ikhlas. Yang kedua tentang peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah. Ini cerita apa ni tuan? Kalau ada kitab tu bacalah balik kalau tak ingat. Ceritanya kerahsiaan dalam jemaah, kena pandai simpan rahsia. Saya cerita umum, baik jemaah Islam ke, begitu juga jemaah surau parit kaji, sama je. Kita kena belajar simpan rahsia. Walaupun kita tak suka dengan keputusan yang dibuat oleh pengerusi ke apa ke, itu antara kita dengan jemaah kita, tak perlu kita cerita keluar. Pendek kata, orang kata dah habis mesyuarat tu, kalau mesyuarat tu sallu ala nabi, habis. Tak ada lagi popek-popek, soksek-soksek kat luar.
Apatah lagi kalau kita cerita dengan musuh kita, musuh orang tu lagi. Yang ketiga tentang masjid dirar. Maksudnya kat sini perlunya orang kata mengenal pasti tindakan musuh-musuh Islam. Tindakan musuh-musuh Islam. Kenapa masjid dirar tu dibuat? Siapa yang buat masjid dirar tu? Orang-orang munafik. Kenapa dia buat? Dia nak tarik orang daripada pergi masjid Madinah. Tu dia. Siapa pula ketua dia? Abdullah bin Ubay. Bukan kita nak cerita kalau gitu, kalau ada masjid baru buat, tidak, kita bukan cerita macam tu. Ada tempat jadi isu benda lain. Buat surau ni sampai 2 surau berdekatan dibuatnya. Ada, saya tak nak sebut kat mana. Kat mana. Sampai jadi isu, kita tengah kuliah. Memahami gerak kerja tindakan musuh-musuh Islam. Yang ketiga tentang hadithul ifki, betapa perlunya kita menyiasat. Jangan terus terima apa yang orang cakap. Peristiwa ini terkena pada isteri Nabi. Isteri Nabi pun kena. Lepas tu kalau kita dengar benda-benda tak baik pada tentang kawan kita, walaupun macam betul, jangan cepat percaya, siasat dulu. Kalau tak nak siasat, pendamkan terus. Lagi selamat. Kalau kita sibuk mikir betul ke salah, kena siasat. Apa pula sekarang zaman-zaman Facebook, zaman-zaman WhatsApp, zaman-zaman Telegram, zaman macam-macam medsos ni. Bahaya. Maklumat lebih cepat. Sudahnya cerita lain. Baru-baru ni dalam WhatsApp, gambar. Inilah kerajaan sekarang menurunkan kubah masjid kat menara. Cepat je. Rupa-rupanya bukan kubah masjid. Alat komunikasi diturunkan. Lah. Bentuknya cantik lah tu. Tu dia. Hati-hati. Jangan cepat melatah lah. Sebab tu kalau kita tengok pemimpin jemaah Islam dia relax ya. Cakaplah benda pun. Yang terakhir, peristiwa Abu Lubabah. Hatib bin Abi Balta'ah ni tadi rahsia. Peristiwa Abu Lubabah penting menjaga bai'ah. Kepentingan menjaga ini setia pada janji. Abu Lubabah ni orang Yahudi Bani Quraizah. Setia pada janji. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang ni, orang yang dah bertaat setia, dah berbai'ah, tiba-tiba lagi orang-orang ini memang ini yang dikatakan pengkhianat. Bahayanya pengkhianat dengan musuh ni tuan tak sama. Lepas tu orang kata kenapa tak boleh baik dengan dia? Susah. Sebab dia dah tahu, contohnya kita baik dengan kawan kita, dia dah tahu macam mana keadaan rumah kita, dia dah tahu kekurangan kita, dia dah tahu kelebihan kita, dia dah tahu kita dengan anak-anak macam mana, dia dah tahu, senang cakap, luar dalam kita pun dia tahu. Tiba-tiba dia jadi musuh kita, dia dedarkan habis pada orang lain. Berbeza dengan musuh kita. Kalau betul lah musuh kita tu, kita boleh ampun lagi. Orang tu kalau memang musuh kita, dia tak tahu kita siapa, kita boleh orang kata berbaik dengan dia. Tapi orang yang dah memang tahu, dah kenal kita, boleh kata luar dan dalam, tiba-tiba dia menyimpang jauh jadi musuh kita, orang macam ni yang lagi bahaya sebenarnya. Sebab itu hati-hati. Bila dia bertaat setia, berjanji setia, kena pegang pada janji. Jangan cepat melatah. Kan sekarang berlaku ni cepat melatah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pada perbicaraan yang kedua, iaitu sebab-sebab keciciran dalam jalan dakwah. Ini penting kan. Bagusnya kalau boleh ada lah buku ni. Kalau tak ada, jumpa bat, photostat. Tak apalah, cetak rompak lah daripada tak ada kan. Sebab-sebab keciciran. Banyak sebab. Antaranya digariskan oleh pengarang buku ni Ustaz Fatih kan. Ada 3 sebab besar. Ada kalanya sebab pada jemaah itu sendiri. Yang kedua sebabnya anggota itu sendiri. Yang ketiganya sebabnya adalah keadaan memaksa. Sebab jemaah itu sendiri, sebab anggota itu sendiri, dan sebab keadaan memaksa. Ini kita kenal. Sebab itu pentingnya. Baik. Pertama, sebab-sebab berhubung dengan gerakan, ataupun bahasa Arabnya dipanggil harakah. Bila kata harakah ni, kita orang Islam ni gerakan Islam lah. Gerakan Islam. Banyak sebab
Jadi disenaraikan di sini adalah kelemahan di sudut tarbiyah. Kelemahan di sudut tarbiyah di dalam suatu harakah hanya mengambil ruang yang kecil berbanding dengan bidang-bidang lain seperti pentadbiran, penyusunan dan politik, di mana bidang-bidang ini hampir mengambil keseluruhan ruang. Sebab itu kalau kita ingat dulu, masa kita kupas buku mengapa saya menganut agama Islam, perjuangan Islam ini tidak boleh didasarkan dengan semangat, kena berdasar dengan kefahaman, kena duduk dengar pengisian, kena ikut program, kena ikut tu, baru kita akan faham. Kalau berdasarkan semangat, ingat tuan-tuan, semangat ni ada kalanya turun, ada kalanya naik. Macam kita juga, ada ketikanya ngaji Quran boleh 4 muka, ada ketikanya 2 muka je dah ngantuk, ada ketikanya terus tak baca. Sama, tu semangat. Berbeza dengan orang yang faham. Bila orang yang faham, dia kata baca Quran ni bagus, maka dia akan paksakan diri dia. Sakit macam mana pun dia akan baca Quran, susah macam mana pun, ribut petir macam mana pun, dia datang solat jemaah. Ini orang faham. Berbeza dengan orang yang baru nak jinak-jinak, yang belum faham. Baru, kita bukan kata salah, untung orang tu dah mula jinak, tu kena faham. Tapi kalau orang jinak-jinak ni, dia demam sikit tak datang, duduk rumah. Beza dengan orang yang betul-betul faham. Saya kenal orang-orang macam ni. Bukan saya kenal, maksudnya saya mengenali orang macam ni. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita. Tengok hujan ribut petir datang, menggigil semayang, bergagar ni letak gigi ni, bibir sebab sakit gigi. Tengok dalam beg, dalam kocek dia ada ubat kaki 3. Tapi sebenarnya nakkan semayang. Kita tahu kalau kita tak jumpa dia kat masjid, kalau kita tak jumpa dia kat surau, sakit teruk tu, ataupun dia tak ada kat kawasan ni. Sama macam tu. Itu orang kalau faham. Sebab itu pentingnya dalam gerakan Islam ni, apa-apa gerakan pun, contohnya kalau kita kaitkan dengan jemaah surau ni pun kena ada tarbiyah. Sebab kalau kita kurang tarbiyah, itu yang kadang-kadang, contohnya dalam parti politik, matlamat menghalalkan cara, sebab tak ada tarbiyah. Apa cara pun tak kira lah fitnah, apa cara pun janji orang tu jatuh terduduk. Lepas tu baru kita cerita. Dah terduduk, baru kita cerita. Yang penting kita dapatkan Putrajaya dulu, baru kita cerita bab agama. Pernah dengar kan? Kalau orang yang betul-betul berkata atas dasar kefahaman, bukan begitu. Dia tak boleh cakap macam tu. Kita mesti bergerak atas dasar agama. Orang kata kita tunggang agama, memanglah kita tunggang agama. Kita nak tunggang apa lagi yang nak bawa kita ke akhirat? Ini kena faham. Sebab itu dalam jemaah Islam, tak kira jemaah PAS ke atas nama tu gerakan jemaah Islam, kena tarbiyah. Kenapa? Kalau tarbiyah tu memang banyak. Sebab itu saya ingat orang faham bukan, saya ingat yang apabila dikatakan tentang, entah mak sebut lah, kita sebut terang-terang boleh tentang PAS ni, Tok Guru kata, Presiden kata apa? PAS ni bukan parti politik. PAS ni bukan parti politik. Dia parti jemaah Islam, dia bergerak atas dasar dakwah, yang mana salah satu pendekatannya adalah politik. Salah satu, banyak lagi. Tu kena faham. Sebab itu kalau kita tengok pada buku Maza Ya'ni Intimak Islam tu, mengapa saya menganut agama Islam tu, ada dia beritahu ada pertubuhan atau gerakan atau jemaah yang cenderung pada ekonomi saja, ada cenderung pada pendidikan saja, buat masjid, buat sekolah, ada cenderung pada politik saja. Tetapi jemaah Islam tak boleh begitu. Jemaah Islam sifatnya mesti semua ada. Ekonomi ada, walaupun tak secanggih orang lain, tak sehebat, tapi ada. Sekolah ada pasti, ada seriti, ada sekolah menengah, ada universiti, ada. Politik ada. Itu dia. Baru cerita politik. Benda tu semua kena ada, baru dikatakan gerakan Islam yang semua. Baik, benda ni perlu pada tarbiyah. Urusan tarbiyah sama ada dari segi teori atau amali. Akibatnya tindakan dan cara muamalah mereka jauh sekali dari akhlak Islam. Muamalah yang berbentuk rabbaniyah dan tidak mempunyai uzubah ar-ruhaniyah, kesedaran ruhani. Maksudnya apabila tak ada kefahaman, tak ada tarbiyah, bukan atas dasar kesedaran.
atas dasar nak memperjuangkan seseorang. Macam sebut sendiri, saya tanya Abu, nak memperjuangkan, nak naikkan seorang. Kenapa? Kerana orang itu dizalimi, katanya. Sudahnya nak naikkan dia semata. Sampai sekarang, sampai orang nak menyampah, nak fed up. Tak, sudah puluh tahun sibuk cerita nak naikkan dia. Berbeza dengan jemaah Islam. Sebab itu dalam jemaah Islam macam-macam Allah bagi tarbiyah. Antaranya pimpinan dia yang lari. Masuk pula jemaah yang menentang Islam, bersama pula dengan musuh Islam. Macam-macam hujah, macam-macam dalil. Yang mana kadang-kadang kita nak berhujah dengan orang ni pun kita kalah. Dia punya hebat nak membenarkan apa tindakan dia. Ya, macam-macam. Dia kata ud'u fi sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Tak boleh marah-marah, tak boleh herdik-herdik, tak boleh tu sangat. Kita kena bagi kepahaman. Adakah musuh Islam, adakah jemaah yang bukan jemaah Islam kat Malaysia tak faham apa itu Islam? Faham. Sebab dia orang dulu yang mulakan. Kita nak mentadbir dengan negara ini dengan mengikut kaedah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang dekat? Tanya dia faham. Apa-apa sikit yang ada Allahyarham Tuan Guru sebelum buat keputusan, tanya apa? Dia faham. Tapi kenapa? Inilah kita kena faham tindakan orang kafir. Baliklah cerita tentang Masjid Dirar tadi. Dia punya seni, dia punya tepu helah. Sebab tu kita sebagai gerakan dakwah tak boleh begitu. Kita kena faham. Sebab jemaah kena tarbiyah, wajib tarbiyah. Pihak yang bertanggungjawab mengenai politik atau pentadbiran atau kemasyarakatan atau lainnya berdasarkan kepada tanggungjawab boleh jadi berpuas hati dengan kedudukannya, iaitu dia telah mencapai tahap menjadi pucuk pimpinan tanpa merasakan apa-apa lagi kekurangan diri rohani dan tarbiyah, tanpa merasakan perlunya kepada makanan iman di dalam hidupnya. Kalaulah dia tidak menyadari perkara ini dan tidak segera mengambil langkah memperbaiki dirinya, maka dia pasti akan jatuh. Dah rasa-rasa seolah-olah memang betul ni. Tengok sokongan macam-macam. Tiba-tiba tak, pimpinan tarik brek. Fak. Rupa semua sekali. Kalau tak, kita dah perintah Putrajaya. Tu kenapa? Saya bukan nak kait sangat dengan isu semasa, tapi yang mudah kita nampak lah. Kita cerita yang mudah kita nampak. Kita bukan nak nyalakan dia. Kita ingatkan diri kita. Jangan kita pula macam tu. Jangan kita pula macam tu. Sebab itu kita tengok banyak pimpinan jemaah Islam, apabila mereka ditaklifkan, maksudnya diberikan jawatan dalam agensi kerjaan, dia lagi dahsyat kerja dia. Dahsyat, tuan-tuan. Saya dipahamkan oleh sahabat-sahabat yang rapat dengan siapa? Datuk Taqiyuddin. Datuk Taqiyuddin, Menteri Timbalan Menteri Undang. Hebatnya dia. Hujah buat undang-undang. Dah ada jawatan tu. Pejabat pukul 7 pagi dah sampai. Belum masuk pejabat secara rasmi. Buat kerja jemaah tu. Malam-malam pun ada kat pejabat. Dia balik urusan kerja rasmi dia buat kerja jemaah. Nampak? Makin senang ke makin susah tu? Makin susah. Sebab orang yang faham ditarbiyah betul-betul dengan roh jemaah Islam, dia tahu jawatan dia tu bukan satu keistimewaan, satu bebanan, satu amanah. Berbeza dengan orang-orang yang show je, dah duduk pejabat, dah dapat jawatan. Relax ya. Pergi kerja. Itu gini balik. Kat rumah tak ada benda. Ya, orang macam tak kan. Sebab tu kita tengok pimpinan jemaah ni kadang-kadang dia lebih banyak masa di rumah, di luar daripada di rumah. Lebih banyak. Kadang-kadang tak duduk rumah. Sebab itu pentingnya orang jemaah Islam ni, kalau pimpinan jemaah Islam, dia kena cari isteri yang betul-betul faham. Anak-anak yang betul-betul faham. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ni, ayah bukan fikirkan hak kita pun. Dia tak tahu ayah dia buat tu kerja apa. Kadang-kadang isteri gitu juga, abang selalu tak ada rumah, sibuk dengan abang punya jemaah, sibuk dengan parti abang. Abang tak faham, ada. Lepas tu kadang-kadang ada di kalangan suaminya hebat dengan jemaah, isteri dan anak penentang. Kadang-kadang isteri pula hebat dengan jemaah, suami dengan anak penentang. Kadang-kadang anak pula hebat dengan jemaah, bapa dengan mak pula menentang. Ada. Mereka tak faham. Itu penting.
Lepas tu apabila saya cakap tentang, ada kawan-kawan saya minta maaf cerita lah ni sikit ada di kalangan sahabat, kerana isterinya terlalu faham tentang gerak kerja suami dia, isterinya terlalu faham. Dia kata apa? Bang, saya tak boleh nak teman awak. Ginilah bang, awak cari satu lagi. Ada. Sudahnya kulu kilir dia bawa bini nombor 2. Bukan kerana apa? Kerana isteri dia tua dia kok. Tak apalah, saya jaga rumah tangga, abang bawa lah. Dan isinya dan suaminya pula memang betul-betul lah, bukannya semata-mata nak kahwin dua, memang betul-betul tak teringin pun nak kahwin dua. Tapi kalau isteri dah suruh demi jemaah, tunaikanlah hasrat isteri tu. Tak pula bini kita macam tu tandanya kita belum boleh lagi, belum boleh. Kenapa isteri dia boleh bagi suami dia semata-mata untuk jemaah, suami dia nikah semata-mata untuk jemaah, sebab layanan yang suami dia bagi first class, dia rasa bersalah tak dapat tunaikan. So kalau rasa tuan-tuan nak tambah satu lagi, layanan pada isteri first class, mesti first class, baru isteri kata bang kahwinlah satu lagi bang, saya tak kisah. Tak nak sebut nama lah, Bab pun kenal orangnya kan, orang Redang ramai pimpinan jemaah Islam yang isterinya lebih daripada seorang. Saya pula selalu pergi cuci kepada ustaz. Ustaz kalau nak masuk bertanding, saya akan sokong ustaz, tapi syarat ustaz kena kahwin satu lagi. Kepala otak kau je. Apa kena-mengena ke? Mestilah satu lagi bola, betul ke? Macam mana nak mentadbir ummah, nak mendidik isteri pun tak mampu lagi. Betul lah tu. Tahu pun kau memang tak mampu. Tu dia. Baik. Sebab itu pentingnya tarbiyah. Faham kenapa kita berada dalam jemaah Islam. Bukan saja-saja. Sebab itu apabila seorang itu masuk jemaah Islam, dia kena ikut tarbiyah usrahnya, dia kena pergi tarbiyah programnya, dia kena macam-macam tamrin kiadinya, kena pergi biar dia faham betul-betul. Terutama anak-anak muda ni, daripada muda sekarang dia campur. Contohnya kalau macam saya bergerak dengan jabatan amal lah sampai sekarang, cuma tak seaktif dulu lah. Dalam jabatan amal tu macam-macam, ada doktor pakar, ada engineer, ada jurutera, ada medik. Dia belajar terima arahan daripada orang yang kerja jual ikannya. Dia nak belajar, bermula dengan jabatan amal, dia nak belajar arahan daripada ketua dia tu orang jual ikannya. Kita kalau setengah orang, engkau tu jual ikan, aku ni doktor pakar. Belajar merendah diri dulu. Belajar merendah diri. Ini tak belajar merendah diri, itu yang apa yang pimpinan cakap kerja melawan. Hati-hati. Contohnya macam surau ni, siapa pengurusi surau? Dia tu kerja apa? Kadang-kadang ada di kalangan kita yang cikgu sekolah menengah, ada yang pencen pegawai grade A semua. Kadang-kadang pengurusi surau tu orang kampung biasa je. Kena belajar merendah diri. Kita pengurusi surau, so kalau mesyuarat cakap dia terdengar. Jangan cakap Haji siapa? Saya ni siapa? Lu siapa? Wah siapa? Tak boleh. Tak boleh. Ini pentingnya kalau ada tarbiyah. Baik. Sebab itu sifat iman, sebab sifat iman seperti yang diketahui kadang-kadangnya bertambah dan kadang-kadangnya berkurang. Sebab itu kena pada kepahaman. Dengan kepahaman, dengan tarbiyah, inilah yang akan memaksa kita untuk menjaga iman kita. Kalau boleh jangan kurang, tak bertambah pun jangan kurang. Begitu. Dengan tarbiyah. Contohnya pada surah Al-Fath ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iman ni naik turunnya Allah boleh tentukan. Allah boleh tentukan.
Lepas tu kita ni, bila mana kita tarbiyah cukup, kefahaman cukup, maka kita akan nampak apa yang pada diri aku ada sekarang ni Allah punya. Maka kena banyak-banyak mohon dengan Allah, kena banyak-banyak beramal kerana Allah, barulah betul, barulah insya-Allah iman tu terjaga. Iman tu jaga. Disambung lagi dengan daripada ayat surah Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, sungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Cerita tentang siapa? Tentang Ashabul Kahfi. Macam mana nak jaga iman dia tu. Nak jaga iman dia tu, dia lari daripada orang, nyorok dalam gua. Berapa orang? 7 orang masuk seekor anjing Kitmir. Itu orang kita kalau nampak buat sepeda yang pandai. Tengok kau nampak anjing kena kau, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Kitmir. Tapi kalau bercakap bunyi tak ada, 1000 kali pun anjing tu datang ke. Orang kena faham sungguh-sungguh. Serah pada Allah. Serah pada Allah, kena faham sungguh-sungguh. Kena serah diri bulat-bulat. Baik. Cerita ni macam mana usahanya pemuda-pemuda itu nak menjaga keimanan mereka. Sekarang kita tengoklah. Jangan tengok anak orang, tengok anak kita. Macam mana? Tengok anak kita macam mana? Kadang-kadang mak bapak datang surau, anak sibuk dengan handphone kat rumah. Anak sibuk dengan handphone kat rumah. Kita bimbang, kita bawa surau anak-anak, orang kampung kata anak budak-budak tu lari bising. Kacau. Nampak orang tak faham. Patutnya budak tu bising tak apa, biar kan. Cuma kadang-kadang kita bimbang dari segi keselamatan. Itu kita bimbang. Kita bimbang dari segi keselamatan. Tak kira lah keselamatan maksudnya jalan raya ke, keselamatan zaman sekarang, zaman orang culik budak-budak, semua kita nak kira. Semua kita nak kira. Kita tu kena faham. Tapi kena fikirkan cara macam mana nak didik anak kita agar cintakan surau, datang surau. Bila datang surau dia faham, dia belajar, dia jinak pada agama daripada kecil. Berapa ramai yang bawa anak baby dia ke surau? Berapa ramai? Baik, saya jumpa orang bawa baby ke surau, letak baby tu kat depan, dia semayang, seolah-olah baby dia tu jadi apa? Jadi penghalang, suturah, maksudnya peninding. Kenapa tak letak ke belakang? Tak salah letak depan, tak salah. Kalau kau letak belakang, risau tak hati? Sebab tak nampak kan? Kalau letak kat depan, nampak. Kalau orang datang pun kita nampak. Janganlah khusyuk sangat semayang kalau orang datang ambil anak tu, biarkan. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu bodoh namanya. Halang lah. Orang perempuan segitu, bawa beg duit letak tepi. Dah hilang baru letak kat depan lah. Atau kan pakai telekong, pakai telekong kan. Letak je dah beg duit tu, apa beg duit sangkut tu dekat celah kelengkang. Mana orang nampak? Kepil kan. Ni letak kat belakang. Pula tu bawa barang kemas, duit, handphone, Samsung Samsung Note apa. Bila dah hilang jenuh. Surau ni ada pencuri. Surau juga sebutnya. Tu salah siapa? Tengok pemuda-pemuda nak jaga iman dia. Adakah anak-anak kita yang muda-muda sekarang macam tu? Berapa kerap anak kita jinakkan diri pada agama. Kita kena paksa tak? Nak paksa daripada kecil, dah besar susah. Dah besar susah. Baru petang tadi ada seorang abang tu ngadu dengan saya. Dia kata boleh gini lah bang, anak dah besar, cakap aje lah. Tak nak ikut tak apa, cakap aje lah. Jangan paksa dia ikut. Kalau kita paksa dia ikut, kita sakit hati. Memang dia takkan ikutnya. Dia lebih percaya kawan dia. Betul, yang penting kita dedahkan anak-anak kita dengan suasana agama. Jadi kalau pilih kawan pun kawan yang beragama. Kena rajin ingatkan anak kita. Itu guna kalau orang tua-tua dulu, kalau balik, anak balik kampung, nak balik ni apa? Mat, sembahyang yang tinggal. Ya, pesan tu. Kalau dah kahwin dengan isteri kena lembut-lembut, jangan marah-marah. Dia pesan. Tu gunanya. Selagi mana budak, selagi mana anak kita tu berada dengan kita, jumpa kita, kita kena cakap. Kemudian daripada kecil
bawa dia ke surau. Jadi dia biasa je. Jemaah pula kena faham, jangan suka nak marah. Ini kadang-kadang mak bapak sibuk ke surau, anak tak juga datang. Dia ada bapaknya hebat, bapaknya surau, masjid, kuliah hebat, anak seorang pun tak datang. Sudahnya nampak bapak tu seorang-seorang duduk, tanya kenapa bang? Cerita menangis. Anak-anak aku tak ada yang datang surau tu, tak ada yang datang masjid. Saya cakap macam mana? Takkan kena cakap kau salah bang. Takkan cakap macam tu. Takkan cakap macam tu. Nak mampus? Tak boleh. Sabar je lah bang, cakap je lah. Cakap je lah. Kemudian kalau cakap dengan rumah, kalau masak nasi tu, kacau tu, kacau lauk, kacau nasi, kacau air, lawan jam. Lepas tu selawat lah, apa benda, doa lah benda. Doa mak bapak kan tak ada hijab, doa lah. Tak ada benda. Tu kita kena faham. Baik, penting. Baik, tu dia. Kemudian dalam ayat surah Maryam ayat 76, wa yazidullahu allazina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairum maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk pada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Sebab itulah buat kalau beramal biar sikit tapi berkekalan. Cantiknya Islam ni tuan-tuan, bila kata beramal ni bukan mestinya duduk kat sini je. Tidak. Sebab itu bergerak. Ingat tak perbualan Nabi Allah, mungkin tuan kalau ada baca perbualan Nabi Allah Musa dengan Allah. Ya Allah, apakah amalanku yang kau suka? Adakah solatku? Allah kata solat engkau tu bukan untuk aku, solat engkau tu untuk engkau. Adakah puasaku? Puasa kau tu bukan untuk aku, puasa engkau tu untuk menambah ketakwaanmu. Ambil apa yang kau suka ya Allah? Aku suka apa yang kau buat untuk orang sekeliling kau. Ringkasnya begitulah. Kau tengok orang tu tak makan, kau bagi dia makan. Kau tengok orang tu susah, kau bantu. Kau nampak kemaksiatan, kau tegur amar ma'ruf nahi munkar. Berkata amar ma'ruf nahi munkar banyaklah. Termasuklah sistem politik. Itu yang aku nak tengok. Yang itu semua untuk kau, bukan untuk aku. Kalau cakap kasarnya lah, itu kau buat tu untuk kau, bukan untuk aku. Untuk aku ni dia. Dia tak boleh sekadar duduk kat surau semayang jemaah 5 waktu, tapi yang lain tak ambil peduli. Tak boleh. Dan tak boleh juga kalau yang lain kita ambil peduli, tapi semayang kat jemaah 5 waktu tak jaga, ataupun tak datang surau langsung pun tak boleh. Islam dua-dua, dunia akhirat. Itu kena faham, dunia dan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Itu kena faham. Itu kena faham. Dan pentingnya tarbiyah. Bila tarbiyah orang faham, nampak, orang UMNO ni orang Islam, dia dah menyimpang. So sebagai orang Islam, dia tu ada saudara aku, maka aku wajib bimbing dia. Nampak tu cara dia. Dia letak dua, seorang kafir, seorang Islam. Mana yang aku lebih utamakan? Islam. Sejahat-jahat orang Islam takkan sama dengan sebaik-baik orang kafir. Takkan sama. Orang kafir yang sebaik-baik orang kafir pun takkan sama dengan sejahat-jahat orang Islam. Sebab sejahat-jahat orang Islam, dia ada hukum halal haram. Pencuri tu, dia tak makan daging babi lah. Dia tak makan. Dia curi ayam tetap baca bismillah, walaupun tak payah pun. Tak payah pun. Curi ayam orang nak sembelih, dan kau dah baca bismillah pun. Kau tak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayam curi. Ayam curi itu tak payah nak sembelih. Kau ambil kepala kau hentak je kat tembok pun tak apa. Namanya dia haram. Tapi tetap, kenapa? Kalau sedikit dalam diri dia ada iman. Biasa dengan orang kafir. Orang kafir tak ada iman. Tapi kita tak boleh kata kau ni kat neraka, tak boleh. Tapi syurga hak orang Islam, neraka hak orang kafir, itu confirm, tak cerita banyak. Tapi neraka yang paling bawah hak siapa? Hak orang munafik. Dan syarat pertama nak jadi munafik mesti Islam. Nampak? Dalam kita kata orang kafir itu masuk neraka, Allah bagi satu lagi, neraka paling bawah. Setan pun tak sampai ke bawah. Iblis, neraka yang paling bawah tu hak orang munafik. Dan syarat pertama nak jadi orang munafik,
mesti Islam. Tak apa teruk. Orang Islam teruk. Kalau tak salah-salah cara, kita ni munafik. Tu kena faham. Tu kena faham. Baik. Muka surat 68. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis kepada Adi bin Adi, mengatakan iman itu mempunyai fardu, syariat, batasan dan aturan. Sesiapa yang menyempurnakannya, maka sesungguhnya dia menyempurnakan iman, dan sesiapa yang tidak menyempurnakannya, maka dia tidak menyempurnakan iman. Ini kata-kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adi bin Ibnu Adi ni pun bukan calon-calon orang. Lepas tu dia kata kita beriman, 3 benda mesti selari: hati, lidah, perbuatan. Hati, lidah, perbuatan mesti selari. Kalau tak sempurna. Bukan tak ada, tak sempurna. Tu kita kena faham. Kadang-kadang orang bukan Islam kata, saya suka dengan jemaah Islam ni sebab saya rasa terjamin, saya rasa Islam itu benar. Dah kalau kau rasa Islam itu benar, masuklah Islam. Nak cerita, kadang-kadang bukan dia tak tahu. Ini hidayah. Hidayah bukan kerja kita. Kita kena tunjuk contoh. Kita tunjuk contoh pada orang bukan Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Kau tak cuit agama aku takkan cuit agama engkau. Barulah kita boleh saling hormat menghormati. Engkau hormat agama, jangan kau petikai agama aku. Jangan kau petikai tentang aku sembelih lembu pada hari raya korban. Jangan kau petikai. Itu ibadah. Jangan kau petikai. Jangan kau petikai aku pergi haji. Kau kata aku pun sembah berhala. Jangan kau petikai. Aku takkan petikaikan kau. Bila kau petikai, aku mula petikai. Itu kata lakum dinukum waliyadin. Ada orang petikai cara baik, ada orang petikai cara kasar. Terimalah. Kau nak cuit agama orang. Engkau kata apa, sikit masa dulu, anak perempuan Islam sunat tu satu kezaliman seksual. Orang masukkan, kalau itu kezaliman seksual tu yang kau cangkuk sana, yang kau tebuk sana, yang kau tebuk sini, tak gangguan, tak kezaliman. Apa nampak? Orang Islam ni paling cantik, kau jangan cuit. Tu je. Orang Islam paling banyak. India, sejarah membuktikan India maju semaju-majunya di bawah pemerintahan Islam. Bila Hindu take over, habis. Sekarang tak tahu. Asal sebut Islam je memang. Di Madinah 11% saja orang Islam, lain semua orang Yahudi, orang kafir, orang Nasrani semua. Ada kena apa? Ada kena paksa masuk Islam? Tak ada. Boleh tak bermuamalah atau bersosial dengan orang masyarakat? Boleh, tak ada masalah, tak ada ganggu pun. Kita tak ganggu pun, orang Islam tak ganggu pun. Tapi bila mana orang bukan Islam, sejarah dah membuktikan. Sebab itu kita kena faham apa jadi kat Kashmir, apa jadi kat Rohingya. Kita kena faham. Sebab itu Kashmir kenapa? Dia tak nak ke Pakistan, dia tak nak ke India. Dia nak kuasa otonomi. Okey? Jadi bila mana India diperintah oleh parti yang sekarang ni, parti anti-Islam, kau nak cakap apa? Nak minta tolong Pakistan. Pakistan kata kau bukan aku punya. Nampak? Itu pentingnya berada di bawah pemerintahan Islam. Sebab itu kalau kita tengok pun, nak azan dulu ke? Kalau kita tengok pun sejarah Salahuddin Ayub, bila membuka kota Jerusalem, dia iring orang-orang Kristian. Dia iring. Orang Kristian takut.
Orang Kristian pindah dengan harta-harta semua dia bawa. Diiring dengan larangan, kau jangan cuit harta dia orang ni. Nampak? Macam tu sekali. Macam tu sekali. Dia biasa terjamin dengan orang Islam. Suka tak suka? Yang tak suka orang Islam siapa? Padri-padri. Anti-Islam. Sebab dia tahu. Baik, tuan-tuan macam Allah sekalian. Kita sambung sikit lagi. Sesungguhnya benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal imana liyahluqu fi jawfi ahadakum kama yukhlaqu thawb. Fa as'alullah ta'ala an yujaddid al-iman fi qulubikum. Atau kama qala. Saya baca ni ngagak-ngagak je lah baris dia sebab tak ada baris. Sungguhnya iman yang berada dalam hati kamu menjadi lusuh seperti mana lusuhnya pakaian. Oleh itu mohonlah dari Allah Ta'ala supaya dia membaharui iman di dalam hati kamu. Kita kena sentiasa memperbaharui iman kita. Sebab itulah kita kena sentiasa betulkan niat. Bangun pagi, ya Allah, nak pergi kerja, saja aku pergi kerja, ya Allah, aku pergi kerja kerana-Mu, ya Allah. Mula dengan bismillah. Kena sentiasa betulkan niat, agar niat kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, ya Allah, peliharalah iman aku hari ni. Gitu. Kena jaga macam tu. Susah tuan, susah. Tak heran sebab syurga tu susah. Tak heran. Itu penting tarbiyah. Pentingnya tarbiyah. Nak cerita ni penting tarbiyah ni sini. Jadi mau tidak mau anggota rakah sama ada mereka terdiri daripada barisan pimpinan, qiyadah atau barisan pejuang, jundia, mestilah mengikuti tarbiyah biar betapa sibuk atau apa dalam apa juga keadaan sekalipun. Malah dalam keadaan dakwah menghadapi suasana yang buruk, tarbiyah lebih perlu diberi perhatian, bukan sebaliknya. Sebab keperluan manusia kepada riayah dan kepada mengerti Allah, tazkir adalah lebih diperlukan dalam suasana-suasana seperti itu. Tu dia. Zaman sekarang, zaman kita perlu pada tarbiyah. Banyak keputusan pimpinan yang kadang-kadang kita keliru. Kenapa? Contohnya baru-baru ni bila mana penerimaan calon di Sabah, jemaah Islam PAS satu kursi pun tak ditawarkan. Dol. Ramai orang kata masa susah cari kita, dah senang orang berbudi kita berbahasa, orang tak berbudi buat apa kita nak berbahasa. Macam-macam kata. Sekali tuan guru presiden keluarkan statement, kita senang cakap kesimpulannya ialah kita bersahabat, kita akan membantu pilihan raya. Alhamdulillah, tak ada masalah pun. Tuan-tuan kena ingat, bacaan politik pimpinan lagi dahsyat daripada kita. Satu-satunya antara pemimpin yang kalau tak salah saya lah, antara pemimpin yang ada politik ni Tuan Guru Haji Hadi. Ada pengkhususan bidang politik Tuan Guru. Sebab itu apabila berlakunya krisis Syria atau krisis di Iran, Sunni dan Syiah, Majlis Ulama mula-mula panggil Yusuf Qaradawi, tak berjaya. Yusuf Qaradawi Presiden Kesatuan Ulama Dunia, tak berjaya. Sudahnya dia panggil siapa? Dia panggil Tuan Guru Haji Hadi. Tuan Guru Haji Hadi, kita kena tengok pada siapa di belakang sebenarnya. Siapa kat belakang orang yang untung? Siapa yang untung? Bila mana krisis Sunni dengan Syiah, yang untung siapa? Amerika. Itu dia kena faham tu. Kena faham tu, kata. Nampak? Dia punya pandangan politik lagi jauh. Orang macam tu kau cakap bukan-bukan. Engkau yang sijil pun tak habis, mesti pun tak habis, tipu sijil lagi kan. Kau cakap bukan-bukan. Ya, sungguh. Musuh-musuh dia di belakang dia je berani. Depan dia tak berani kan? Tak berani. Depan tunduk menikos. Hilang segala benda yang patut hilang. Ya. Itu kita kena faham. Ulama-ulama untung kita. Untungnya jemaah Islam, contohnya jemaah Islam PAS, dia ada majlis syura ulama. Majlis syura ulama ni nak masuk dia bukan senang. Bukan semua orang boleh. Apatah lagi aku, lagi tak boleh. Tak layak langsung. Ya, orang yang hebat-hebat dari segi ilmu agama, bukan ilmu syariah, bukan ilmu fiqh, macam-macam ilmu. Jadi bila mana apa-apa saja isu atau keputusan Majlis Syura Ulama, kita ikut je lah, kan senang. Tak biar pening kepala.
Senang. Tak puas hati soal lain, tak puas hati soal lain. Tapi kalau kita sampai kata aku tak puas hati lah dengan tuan guru Haji Hadi gini-gini. Tu macam siapa? Macam Hatib bin Abi Balta'ah lah. Dah terus tak jaga rahsia. Habis semua cerita. Dulu begitu. Kita dah maklumkan dulu begitulah. Dia tak puas hati, dia cerita. Dia buat lagi mesyuarat dalam mesyuarat. Ada. Jemaah dalam jemaah. Ada. Sudahnya dia merosakkan jemaah. Dia cerita ke masalah ni. Saya sebenarnya bukan tak sayang PAS. Sungguh tuan-tuan, saya tak bohong. Tengok muka aku ni kalau aku bohong. Saya bukan tak sayang PAS, tapi saya tak boleh bersama dengan Tuan Guru Haji Hadi. Saya tak sebut siapa orangnya. Depan mata, dengan telinga sendiri dia cakap. Saya bukan tak sayang dengan PAS, saya tak boleh bersama dengan Tuan Guru Haji. Kau siapa? Kau cakap kasar, lu siapa? Cakap macam tu. Itu ayat siapa tu? Itulah ayat DAP Sarawak. Sarawak ke Sabah? Kami bukan tak boleh bersama dengan PAS, tapi kami putuskan hubungan. DAP lah. Kami putuskan hubungan Tuan Guru Jadi. Kepala otak kau cakap macam tu. Astagfirullahaladzim. Ada pula orang Islam yang ikut. Cerita pula sebenarnya kami bukan tak, kita pula sebenarnya saya tak boleh ngadap DAP. Bila kita mesyuarat, kita didatang sebagai wakil jemaah PAS, kita mesyuarat, kita dah setuju. Alih-alih kita buat keputusan mesyuarat, Tuan Guru tak setuju. Dia cerita secara umum depan orang ramai. Saya tak sebut siapa orangnya. Bagus, betul macam tu. Betul ke macam tu? Tuan-tuan, mesyuarat seorang, saya sebenarnya tak setuju dengan pengurusi ni, tapi tak tahulah cakap macam mana. Cerita dengan orang. Betul ke? Awak siapa? Kau tu wakil je. Wakil. Bos ada. Bos tak sempat, bos hantar kau. Tiba-tiba balik kau bagi pada bos tak setuju, kau marah pula. Kalau itu jangan hantar saya macam ni. Suka-suka kau siapa? Macam kita balik, dia cakap lah, lu siapa? Lu siapa? Ikut je lah. Nampak Allah usik. Allah usik. Allah usik hati dia. Itu kita kena faham, tuan-tuan. Sebab itu pentingnya tarbiyah. Penting tarbiyah. Untung kita bergerak dengan jemaah Islam, tuan-tuan. Siapa yang belum join jemaah Islam, join lah. Untung. Sebab semua tu kalau kita fikir satu hari kita bikin tentang agama, Allah bagi pahala. Tak mesti kita duduk zikir. Manjang. Duduk surau masjid sampai tak payah balik rumah. Tak perlu. Kita duduk, kita semayang sampai masa semayang kat surau, infakkan masa kat surau, buat kerja amal. Dalam pada masa sama kita berusaha untuk mendaulahkan syariat Allah kat muka bumi. Untung, tuan-tuan. Senang. Tak payah kau nak zikir 1000 kali. Lepas subuh ni 1000 ni. Keras pun untuk duduk. Bukan tak bagus. Tapi kalau itu saja, ingat macam Musa cakap, Allah kata apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka tu kena faham. Bukan apa yang kau buat, apa yang aku suka. Apa yang kita buat untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau kita buat untuk Allah, kita tak terasa ke tengok dalam rumah tu buruk, makan ke tidak orang ni, nampak? Kita tengok masyarakat berluasa, kita tengok aku masih lagi dengan pemerintahan yang menggunakan undang-undang bukan Islam, tak teringin ke, maka berusaha. Macam tu. Bukan senang. Senang. Nampak susah tapi senang. Senangnya apa? Senang tak payah fikir. Buat aja lah. Tak payah sibuk nak sangat sembahyang sunat sampai beratus-ratus rakaat. Tak payah. Ya, buat je. Gerak je dengan agama. Datang mesyuarat, datang program, datang duduk rumah memang sedap. Alah ustaz, saya dah tua ustaz, mana boleh. Rasulullah tu diceritakan Rasulullah berhijrah ke Madinah, umur Rasulullah 53 tahun. Dalam 10 tahun tu Rasulullah hidup di Madinah tu 53 hingga 63 tahun tu, 10 tahun tu Rasulullah berperang hampir setahun 2 kali. Soal jadi tak jadi cerita lain. Setahun 2 dulu pergi perang, bukan main kereta tank, bukan main kereta perisai, bukan main roket, naik kuda, jalan kaki berhari-hari. Maksudnya setahun 2 kali Rasulullah pergi perang. Hampir 20 kali peperangan.
Tu umur Rasulullah sampai 63. Sampai 63. Jangan kata kita dah pencen tak boleh nak buat. Saya dah pencen dah cukup lah Ustaz. Dah puas dah. Wah. Pandai je. Lagi sedap saya orang kata, aku dah pencen, aku dah pencen. Korang lah orang muda. Tuan-tuan, orang muda dalam keadaan sekarang, dengan nak kerja lagi, dengan nak besarkan anak lagi. Tuan-tuan, anak dah besar dah, semua dah kerja kan, semua dah kahwin. Untung daripada duduk rumah ngadap bini nak apa. Pergilah buat kerja Allah. Tak nak pergi jemaah tabligh, tak nak jangan jemaah tabligh, jangan jemaah lain, asal jemaah Islam. Bukan susah, tak ada masalah. Tak apalah. Goyang kaki je sebulan dapat pencen 2-3 ribu pula tu. Orang muda ni kerja bukan nak gila, 1,500. Siapa dah kerja orang muda? Kau kerja, Mat, apa? Man, berapa gaji sebulan? Orang tu goyang kaki je 2,500. Contoh dah, jangan hati tuan-tuan itu dia. Baik tuan-tuan yang mati Allah sekalian, saya rasa insya-Allah kita akan sambung lagi. Kita berhenti pada muka surat 68 pada hadis Rasulullah tu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi perbicaraan tentang ni. Kalau boleh lah, macam saya kata tadi, cuba cari kalau tak ada, kalau rasa takut tak ada, jumpa dengan Abang. Senang je, satu sikit seronok kita. Kalau kita baca sendiri memang tak seronok, memang tak seronok, tak habisnya. Saya tak bohong, saya tak bohong. Saya baca kat rumah pun tak habis, berpinur mata aku. Tapi kalau cakap nyampaikan, kita nampak, oh macam ni, oh macam ni, oh macam ni, lagi seronok. InsyaAllah jadi saya rasa cukup sekadar untuk malam ini. Yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang baik datangnya daripada kelemahan dan kejalahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.